Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda bersama dengan saya, Cikgu Wanda, untuk episod pada kali ini, sisi pengajaran dan pembelajaran di atas talian PDPR sepanjang PKP. Baik, bagaimana keadaan anda semua anak-anak? Cikgu doakan agar anda semua kekal berada dalam keadaan sihat, hendaknya insya-Allah. Baik. Ada yang dah dapat buku dan ada yang belum. Baik, sekiranya anda dah dapat buku, anda boleh buka buku pendidikan muamalat. Hari ini pendidikan muamalat pelajaran 1. Kita nak sambung pelajaran 1 dahulu. Darjah 4, atau anda boleh tengok slide share pada handphone masing-masing yang cikgu buat. Iaitu tajuknya al-bai'u. Apa yang dikatakan sebagai al-bai'u? Baik, cikgu ringkaskan dekat sini. Pengertian al-bai'u ini adalah jual beli. Baik, kita tak nak panjang-panjang. Cikgu percaya dan yakin apabila kita sebut pasal ataupun kita sebut mengenai jual beli, semua manusia, semua orang pasti akan terlibat dalam urusan ini. Kenapa cikgu cakap begitu? Apabila anda dewasa, anda pergi ke kedai ingin membeli beras, nasi, makanan, bahkan barang-barang harian, anda pergi jumpa seseorang, anda berikan, tanya harga, anda berikan duit, anda dapat barang. Itu adalah jual beli. Begitu juga anak-anak yang kecil-kecil, kalau perasan dia nampak dia nak aiskrim, dia bagi duit dia dapat aiskrim. Dia nak jajan, dia bagi duit dia dan dia dapat jajan. Itu pun adalah termasuk dalam jual beli. Justru itu yang namanya manusia pastinya dia akan melalui sistem ataupun perkara yang dikatakan sebagai jual beli, nak mendapatkan sesuatu. Jadi kita masuk lebih dalam sedikit. Pengertian al-bai'u iaitu jual beli dari segi bahasa. Apa dia anak-anak? Rujuk. Dari segi bahasa, pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada dalam bentuk harta ataupun bukan. Nampak? Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Dia nak barang tu untuk kegunaan seharian dia. Contoh, dia nak beras, tetapi dia dah ada dia tak ada beras kat rumah, dia nak pakai beras. Apa yang dia ada kat rumah? Contoh, dia ada gula, dia tukar dengan orang tu, orang tu ambil gula dia ambil beras. Begitu. Contoh, itu pada zaman dahulu, tukar barang dengan barang. Sama ada bentuk harta ataupun bukan. Begini. Jadi asasnya dah faham. Kita nak dapatkan sesuatu, itulah namanya urusan jual beli. Ada unsur tawar menawar, pertukaran sesuatu kepada yang lain. Jelas anak-anak? Baik, dari segi istilah, pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain untuk tujuan pemilikan kekal. Dia nak pakai harta tu sampai bila-bila. Sama ada nak makan, nak guna untuk kehidupan seharian dan sebagainya. So, bersifat kekal lah. Tak ada sementara kena ganti, tidak. Jelas ya anak-anak? Terus yang kita tengok dekat sini, jual beli macam mana ya sebenarnya? Baik, jual beli ni kita tak payah nak panjang-panjang, tak payah nak rusin-rusin cari dekat Google. No. Jual beli ini awak keluar je besok pagi ikut mak ayah awak. Contohlah kalau dekat rumah ada pasar, mak minta tolong belikan. Itulah jual beli kat pasar raya. Kalau tak pergi pasar raya besok pagi, contohlah agaknya lapar sangat pagi-pagi buta, esok pagi tak ada sarapan, pergi kedai pergi beli sarapan, itu pun jual beli. Apa sahaja benda yang berharga, yang boleh datangkan untung, yang ada manfaat, orang tu perlu, dia kena bagi duit, dia kena buat sesuatu, maka itu adalah jual beli. Jelas? Okey, bagus. Baik, rukun jual beli. Rukun jual beli ni apa? Rukun jual beli ini adalah perkara-perkara penting dalam jual beli. Kalau tak ada perkara penting ini, jual beli ni tak sah, tak layak dipanggil jual beli, tak boleh pakai, bukan jual beli. Faham So rukun ini adalah perkara-perkara penting dalam jual beli. Apa dia? Yang pertama, orang yang berakad. Siapa tu? Penjual dan pembeli. Jelas? Dia mesti ada dua orang tu. Apa dia? Orang yang membeli dan orang menjual. Kalau seorang je dia tak. Dia orang yang berakad. Baik, apa akad dia? Lafaz, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini bukan aku terima nikahnya, simpulan binti simpulan, itu pun ijab dan kabul. Tapi dalam rukun jual beli ijab dan kabul ini apa dia?
Berapa harga? Oh, okey baiklah. Saya beli, saya jual kepada anda. Tu pernah dengar kan? Okey. Baik, seterusnya harga dan barang. Baik, tu dia. Okey, mesti ada harga nilai tersebut. Botol air susu ni berapa RM2.10. Oh, okey. Barangnya nampak tak? Nampak depan mata. Pergi kedai, saya nak beli mi goreng mamak. Macam dalam gambar tu, ataupun macam tu yang di tengah makan tu. Berapa RM5.50. Pap dah siap, dapat depan mata. Itu. Ada nampak barangnya, ada nampak bendanya, ada harganya. Okey, boleh pastikan jelas. Kalau tak nampak harga, tak ada barang, so jangan beli. Dia tak cukup rukun jual beli. Kenapa? Kalau tak ada harga, tiba-tiba awak beli je, rupanya harganya mahal. Rupanya dia berniat nak menipu anda. So jadi tak sah lah. Okey, sesi penjualan tu, sesi jual beli tersebut, tak nampak barang tersebut atas talian. Saya jual kambing ni macam ni. Awak percaya? Okeylah, saya beli kambing. Sampai dekat rumah bukan kambing, benda lain. So tak boleh. Pastikan je jelas. Seterusnya, kita pecahkan lagi orang yang berakad. Orang yang berakad tu siapa dia tadi? Cikgu cakap yang pertama adalah penjual dan pembeli. Baik, kita pecahkan dekat sini. Siapa orang yang berakad? Yang pertama, orang yang sah menjalankan urusan jual beli. Siapa? Lelaki, perempuan. Dia kenapa? Mestilah akibah, balik dan waras. Boleh tak orang yang sah buat jual beli ni orang gila? Tak boleh. Dia mesti orang yang waras. Begitu. Jadi yang pertama poinnya ialah orang yang sah menjalankan urusan jual beli. Orang tu mestilah orang yang sah, bukannya ada syawak sangka dan sebagainya. 2. Okey. Sukarela tanpa dipaksa. Ya, melaksanakan rukun jual beli secara sukarela, bukan suka-hati kena paksa letak pisau dekat leher. Kau kena jual barang ni, dapat duit bagi aku. Tak, dia tak boleh. Dia mesti itu barang dia memang nak jual, nak dapatkan untung ataupun nak membeli keperluan lain. 3. Pembeli Al-Quran hendaklah Islam. Ni kalau dia jual kitab suci Al-Quran, mukadam ke, ayat-ayat suci ke, kalimah tusahat, mestilah orang Islam. Kalau orang kafir tak boleh. Okay, dan mereka juga tak boleh jual Al-Quran sebab kita khawatir takut berlaku penyalahgunaan. Penyalahgunaan ni apa? Tulisan salah lah, duit tu ataupun sumber yang haram lah, begitu. Pastikan orang Islam. Seterusnya, pembeli senjata bukan kafir harbi dan bukan kafir zami. Maksudnya dekat sini ini. Dia bukanlah orang yang kafir harbi dan bukan kafir zami. Baik, kita pecahkan lagi yang tadi, harga dan barang. Harga dan barang apa dia? Ya, kita tengok mestilah suci ainnya. Suci ainnya ni apa dia? Barang itu mestilah suci. Boleh tak orang Islam jual beli arak? Tak boleh. Macam tu. Pastikan ianya bersifat suci. 2. Barang milik sempurna penjual. Ya, Ali ni dijual kambing. Pastikan kambing tu cukup sifat lah. 4 kaki, elok, bukan kurus kering macam tu. Kalau dia jual handphonenya elok. Kalau dia jual basikalnya mestilah elok. Pembeli pun berhak tanya macam mana keadaannya. Boleh? Seterusnya, diketahui barang dan harga. Ya, macam kita pergi pasar raya, dekat bawah tu ada tulis RM2.10. Pergi kedai Iko kan, RM2.10. Apa lagi? Oh, harga ni dah siap-siap dia tulis kat situ. So kita tahu. Pergi air konsel dia tulis sale. Okey, keladi RM8. Kita dah tahu ni harganya. Okey, jadi memudahkan. Nampaklah bentuk keladi macam ini. Kalau letak poster je tapi tak nampak barang, tak ada harga, tak boleh. Mengelirukan dan bahaya. Takut anda kena tipu. Baik, seterusnya, boleh diserah dan diterima barang dan harga. Maksudnya dekat sini dah tahu harga, dah nampak barang tersebut, dah deal lah ni. Barang tu boleh diserahkan kepada pembeli yang baru. Pembeli tu lah. Okey, tak ada masalah. Tak boleh lah, barang tu tak wujud lah, tiba-tiba hilang lah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu barang tu ada, barang tu elok serta ada harga. Boleh.
Okey, faham benda ni kena nyata dan jelas. Saya tak nak awak pandai ringan, akhirnya nanti awak buat satu pembelian kat luar. Okey, awak nampak lah, oh ini yang tak ikut syarak. Okey, so jadi sebab tu pentingnya kita tahu hak kita sebagai pengguna. Boleh? Okey, seterusnya yang terakhir untuk harga dan barang. Pastinya benda ini mestilah bermanfaat dari segi syarak. Kalau beli makanan, pastikan manfaatnya apa dia? Memberi khasiat, memberi tenaga. Okey, hilangkan lapar dan dahaga. Kalau dia pakaian, bagus tak untuk awak? Ada manfaat. Beli kereta, kenderaan, manfaat tak? Ya. Kenapa? Boleh bawa awak pergi jalan-jalan dan sebagainya. Contoh begitu. Ada kelebihannya, ada kegunaan untuk diri kita. Boleh? Okey. Lafaz ijab dan kabul. Apa dia? Lafaz ijab dan kabul ini yang tadi tu aku beli, aku jual. Dalam jual beli dia lafaz ijab kabul, aku beli, aku jual. Aku terima, aku memiliki. Macam gitu. Baik, kita tengok yang pertama, tidak diselangi perkataan lain. Saya jual tiba-tiba ada benda yang lain. Maksudnya lain, putar belit dan sebagainya. No, dia kena selaras. Berapa harga? RM2.10. Ambil. Ni duitnya, saya beli saya jual kepada anda. Cukup sampai situ. Faham? Dia tak ada diselangi tengah-tengah tu. Yang kedua, tidak diselangi diam yang panjang. Saya jual namun baru cakap, ya saya terima. Tak boleh. Dia terus sekali je. Saya jual kepada awak, saya beli. Terima kasih. Dia smooth je. Dia terus laju je macam tu. Bukan laju lah, dia terus lancar saja. Okey. Baik, seterusnya, tidak berubah sebutan. Itulah tadi cikgu sebut tadi, dengar kan? Jelas kan? Macam tu. Saya beli daripada kamu, saya jual kepada kamu. Terima kasih. Macam tu. Jelas. Tak ada cakap terbelit-belit. Tapi kalau yang penjual tu memang ada masalah lidah, kita maafkan lah. Okey, tapi kena nyata, kena jelas. 4. Lafaz membawa maksud yang sama. Okey, maksud yang sama tu awak faham lah. Dengar je, okey saya dah faham apa maksud dia ni. Baik, yang seterusnya dapat didengar orang yang berhampiran. Kalau dekat pasar, jiran-jiran boleh dengar. Bukanlah jiran maksudnya jiran sebelah rumah. Tidak. Maksudnya awak pergi beli ikan dekat pasar, orang sebelah awak tu boleh dengar. Awak boleh dengar apa yang dia cakap, dia boleh dengar apa yang awak cakap. Jangan sampai berbisik. Jangan sampai terlalu perlahan. Kena jelas. Baik. Hukum jual beli ada 2, harus dan haram. Apa yang dikatakan sebagai harus? Jual beli mengikut syarak. Semua perkara yang mengikut syarak adalah harus. Boleh digunakan. Faham anak-anak? Manakala hukum jual beli yang menjadi haram, apa dia? Jual beli yang tidak mengikut syarak. Ada unsur penipuan, ada unsur riba. Harga RM2.10. Dia timbang-timbang, RM15 cik. Rupanya timbangnya ditipu. Tak boleh, itu dah ada unsur-unsur penipuan. Boleh jelas anak-anak? Baik, cukup sampai di sini. Kita akan